Saya Desmond Marcus, Eksekutif Korporat Komunikasi Sarawak Skills. Di Sarawak Skills, kami menawarkan beberapa kursus latihan kemahiran yang berlandaskan pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau TVET. Antaranya, elektrik, pelukis kejuruteraan, pengurusan pejabat, mereka grafik, sistem komputer, dan lain-lain. Bersempena dengan Sains, Teknologi, Engineering and Mathematics STEM, Playground Virtual Fair 2020, saya akan membawa anda untuk melihat beberapa kaedah pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar di sini yang menerapkan elemen-elemen STEM. Jom! Pernahkah anda mengalami situasi kekurangan gas penghawa dingin dan berasa panas? Di dalam kursus penyamanan udara, pengisian gas dalam penghawa dingin adalah salah satu perkara yang diterap di dalam kursus ini. Mari kita lihat cara-cara gas penghawa dingin ini diisi. Tanda-tanda penyaman udara kurang gas adalah kupa tiup akan mengeluarkan frost ataupun berais, bacaan pada klemeter akan turun, manakala bacaan pada tolok pancaroga akan rendah. Langkah-langkah mengisi bahan pendingin adalah: yang pertama, pasang hos kuning ke injap bahan pendingin. Selepas itu, buka injap pada bahan pendingin dan membuat pejing bertujuan membuang angin yang terkandung di dalam hos. Selepas itu, buka injap tekanan rendah pada tolok pancaroga sehingga bacaan bahan pendingin kembali normal, iaitu 130 PSI sehingga 150 PSI. Apabila selesai pengisian bahan pendingin, bacaan akan kembali normal dan frost pada bahagian kupa tiup akan hilang. Photocell sensor merupakan sebuah alat atau peranti yang berfungsi sebagai switch untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara automatik. Pembelajaran ini terdapat di dalam kursus elektrik yang ditawarkan di Sarawak Skills. Mari kita lihat bagaimana photocell ini berfungsi. Saya akan menerangkan berkenaan pendawaian photocell sensor yang disambung kepada lampu. Photocell sensor merupakan sebuah alat ataupun peranti yang berfungsi sebagai switch untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara automatik yang bertindak balas terhadap kecerahan cahaya. Photocell sensor ini mempunyai 3 wayar, iaitu yang berwarna merah untuk beban, putih untuk neutral, manakala yang berwarna hitam adalah untuk bekalan daripada switch. Di sini saya akan tunjukkan macam mana pendawaian ini dilakukan ataupun disambung pada pendawaian poin lampu yang sedia ada. Jika anda lihat di sini, wayang berwarna hitam, merah dan hijau merupakan pendawaian asal pada poin lampu yang sedia ada. Pada bahagian atas ini anda lihat wayang berwarna putih, warna merah dan hitam ini merupakan wayar daripada photocell sensor tadi. Wayar putih daripada photocell sensor ini disambung kepada wayar warna hitam, iaitu neutral, dan juga di loop pada neutral kepada lampu. Manakala wayar merah, iaitu beban daripada photocell sensor ini disambung kepada bahagian beban lampu. Manakala wayar yang berwarna hitam daripada photocell sensor ini disambung kepada bahagian bekalan yang daripada switch pendawaian asal. Okey, di sini kita akan tunjukkan ini merupakan switch lampu tersebut. Okey, sekarang ni dalam keadaan gelap. Okey, kita akan tutup untuk menandakan keadaan gelap. Okey, switch ni akan di on. Dia lampu akan hidup. Katakan pada keadaan yang cerah ataupun pada siang hari, lampu ini akan terpadam dengan sendirinya dengan kadar keterangan 31.5 lux. Dia akan hidup. Untuk 125 lux dia akan padam. Okey, dalam keadaan yang cerah, sensor ini akan detek cahaya dan akan memadamkan lampu dengan sendirinya. Okay. Manakala kalau dalam keadaan yang gelap,
Sensor ini tadi akan menghidupkan semula lampu tersebut. Dan begitulah seterusnya, jika hari siang semula, lampu ini akan terpadam dengan sendirinya. Tahukah anda, kini di beberapa pusat pembeli belah, terdapat sistem smart parking yang membolehkan palang untuk masuk dan keluar kenderaan terbuka secara otomatik. Di dalam kursus teknologi elektronik dan elektrik, kita akan melihat bagaimana projek smart parking ini dihasilkan. Jom! Saya akan membentangkan cara untuk membangunkan projek smart parking yang dihasilkan. Untuk membangunkan projek smart parking, yang pertama haruslah menggunakan blok diagram dengan menggunakan software FlowLogic yang dipaparkan. Blok diagram ini perlu dimulakan dengan simbol terminator untuk permulaan flow diagram. Untuk penghubungan diagram ini, perlulah disambung ke simbol proses pengolahan atau cara yang dikehendaki. Untuk pemilihan proses, haruslah menggunakan simbol decision supaya dapat memilih proses data yang dikehendaki. Proses pemilihan ini hanya untuk memilih proses data yang dikehendaki secara menaik atau secara menurun, supaya data tersebut dapat diperolehi. Sekiranya data tersebut tidak betul, maka proses akan beralih kepada proses mula. Ini adalah contoh program yang telah siap diatur cara. Program ini akan di-upload ke Lita Arduino. Saya akan menceritakan bagaimana projek ini berfungsi. Saya akan menerangkan demo projek yang telah di-upload. Apabila kereta masuk, sensor akan mengesan kereta dan palang akan terbuka untuk memberi laluan kereta masuk. Apabila kereta keluar, sensor akan mengesan kereta untuk membuka palang dan memberi laluan kereta keluar. Signal yang diambil adalah data suhu, kelembapan, angka kereta masuk dan keluar. Signal tersebut akan dipapar pada dashboard ThinkSpeak secara online. Ini adalah pandangan keseluruhan projek. Kebocoran gas merupakan satu situasi yang amat berbahaya dan boleh merenggut nyawa. Di dalam kursus mekatronik, pembelajaran dalam menghasilkan sistem pengesanan kebocoran gas juga didedahkan kepada pelajar. Sistem ini merupakan satu langkah tindakan awal bagi mengelakkan kebakaran dan letupan daripada kebocoran gas. Mari kita lihat bagaimana sistem ini dihasilkan dan berfungsi. Mari kita masak dengan selamat. Ini adalah bahan dan komponen yang terdapat di dalam sistem pengesan gas, iaitu gas detector, LED, penggerak, Arduino board, peranti FlowLogic SIG dan ThinkSpeak website. Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana sistem ini akan berfungsi sekira berlakunya kebocoran gas. Sistem kebocoran gas akan berfungsi apabila berlaku kebocoran gas. Iaitu lampu LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Data akan masuk ke dalam dashboard ThinkSpeak di komputer. Dan data ini juga boleh dipantau melalui telefon pintar walaupun di luar kawasan. Sekiranya berlaku kebocoran gas di rumah, kita boleh mengambil tindakan awal daripada perkara yang tidak diingini. Penggunaan kesan animasi dalam sesuatu karya memerlukan daya kreativiti yang tinggi. Di dalam kursus Breaker Grafik,
Anda akan didedahkan bagaimana menghasilkan kesan animasi yang selalu terdapat di aplikasi sosial media, terutama sekali TikTok. Mari kita lihat salah satu cara menghasilkan kesan animasi tersebut. Masukkan gambar ke dalam perisian Adobe Photoshop, kemudian tekan Pen Tool dan buka layer baru, seperti ini. Seterusnya, tekan Brush Tool dan buka Brush Preset Picker dan pilih yang ini. Kemudian, tekan Pen Tool, mulakan membuat lengkungan pada objek badan seperti ini. Tekan right click dan cari stroke path. Kemudian tekan OK. Kelihatan seperti ini pada layer. Seterusnya, tekan pada tab Group dan cari Bleeding option dan keluar layer style seperti ini. Kita cari Outer Glow serta laraskan warna atau size mengikut kesesuaian seperti ini. Setelah berpuas hati dengan pemilihan layer style, tekan OK dan terhasillah seperti ini. Seterusnya, zoom in gambar tersebut dengan menggunakan zoom tool dan padamkan garis tengah pada objek dengan menggunakan eraser tool. Seterusnya, tekan Pen Tool dan tekan right click pada garisan, cari Delete Path. Dan terhasilnya rekaan seperti ini. Untuk menyimpan hasil rekaan ini, tekan File pada menu dan cari Save As. Tukarkan kepada format JPEG atau JPEG dan ubah nama file. Tekan Save As dan keluar Layout JPEG option dan tekan OK. Dalam pengurusan pejabat, apabila sesebuah institusi menganjurkan majlis atau program, penghasilan surat jemputan adalah penting sebagai rekod dan sokongan kepada negara tersebut. Oleh yang demikian, tidak ramai yang tahu bahawa penghasilan surat jemputan boleh menggunakan Google Form yang mempunyai template tersendiri bagi memudahkan dan menjimatkan masa dalam penghasilan surat tersebut selain daripada penggunaan Microsoft Word. Mari kita lihat bagaimana penghasilan surat jemputan ini menggunakan Google Form. Saya akan menunjukkan cara membuat surat jemputan menggunakan Google Form dan Form Director. Pertama sekali, anda perlu pergi ke Google Drive, klik New, klik More, seterusnya klik Google Form. Setelah paparan Google Form dibuka, klik kepada Form Director dan klik Setup.
Di sudut kanan akan keluar notification from Form Director. Anda perlu memilih Try Demo dan klik kepada dokumen. Selepas itu, anda perlu menunggu setting dari Form Director sehingga selesai. Dan apabila selesai, anda perlu klik Submit kepada Form Director tersebut. Kemudian akan keluar Google Form. Setelah paparan Google Form dikeluarkan, anda dikehendaki mengisi maklumat-maklumat tetamu anda. Seterusnya, anda perlu submit Google Form yang telah diisi. Setelah itu, surat akan dihantar di email anda dan juga email tetamu anda. Demikianlah pendedahan pembelajaran Tibet yang berkaitan dengan sains, teknologi, engineering and mathematics STEM daripada Sarawak Skills. Layari laman web kami di www.ppks.edu.my untuk informasi yang lebih lanjut.